Ada juga waktu yang perempuan boleh free hair, dia boleh menggedi, dia boleh menggeletis. Tapi orang yang tepatlah untuk suami. Bila muda dulu okeylah kau nak apa gedi-gedi depan abang. Tua kau jangan buat hal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton sembang viral pantas padu padat pendek aja 10 minit penuh dengan info janji bermanfaat dan bersama dengan saya pada malam ini tak lain tak bukan Cik Man. Sihat Datuk? Sihat alhamdulillah Cik Man. Okey Cik Man, saya nak cerita pasal dari segi penampilan Cik Man. Kalau dulu kita kadang-kadang kita suka tengok orang perempuan yang free hair, pakainya seksi. Tapi bila saya nak berkahwin Cik Man, saya cari yang tutup aurat. Tapi kalau kita tengok, bila saya dah berumur ni Cik Man, saya tengok orang-orang yang menutup aurat ni, baik lelaki baik perempuan, sebenarnya dia lebih manis daripada dia tak pakai tudung, dia mendedahkan aurat. Sebenarnya lebih manis. Adakah benda tu sebenarnya betul atau tak betul pada pandangan Cik Man? Okey, Islam ni dia agama yang faham fitrah manusia. Bukan 24 jam kita duduk dalam masjid. Kita pun nak juga ada enjoy, pergi shopping dan seumpamanya. Dan bukan 24 jam kita kena tutup aurat. Ada juga waktu yang perempuan boleh free hair, dia boleh menggedi, dia boleh menggeletis. Tapi orang yang tepatlah untuk suami. Jangan dipotong ayat aku. Kadang-kadang setengah orang ni kan netizen dia potong ayat kan. Boleh makan khinzir. Dia kata boleh makan khinzir. Ketika darurat. Contoh ulama pun bahaskan pasal tu. Mana seorang perempuan boleh tak dia mendedahkan aurat, maksudnya buka tudung dan seumpamanya, maka dengan suami nak bergelik ke nak apa depan suami lah. Ketika dengan suami dah tak ada istilah aurat dah. Kita kena sesuaikan tempat. Tak adalah nanti kata 24 jam kena tutup rimas. Tak. Islam tu mudah. Cuma engkau kena gunakan waktu yang sesuai lah. Sama juga dengan lelaki. Perempuan kan dia ada dua-dua ada aurat kan. Tapi kalau muda-muda eloklah buat show depan suami, depan isteri Cik Man. Kalau dah tua-tua tu kan dia kata ni awak dah apa hal. Yelah, dia Datuk. Yelah, kadang-kadang setengah daripada masyarakat ni dia meletakkan romantika di amor tu untuk usia muda. Kita tengok Nabi Muhammad bila dia faham tanggungjawab, malah Islam dia bagi kita faham tanggungjawab seorang suami tu dia mesti sentiasa menguruskan kehidupan, sentiasa manis kan. Bukan sewaktu muda aja, maknanya sampai ke tua. Nabi pun kita pernah dengar cerita dia lumba lari dengan Aisyah waktu tu Aisyah muda. So ini Nabi tunjuk contoh bagi. So masalah kita lah yang membahagikan bila muda dulu okeylah kau nak apa gedi-gedi depan abang. Tua kau jangan buat hal. So itu masalah kita sebenarnya. Saya suka tengok orang perempuan yang menutup aurat, orang lelaki yang menutup aurat dan dia punya seri lain macam. Adakah ini cahaya nur tu datang daripada Allah Subhanahu Taala atau daripada makeup yang kita buat nampak kita lebih hebat ke macam mana? Mana yang lebih besar sebenarnya? Bila seorang lelaki dia merasa senang dan selesa melihat wanita-wanita menutup aurat, dan bila golongan wanita pun merasa senang dan lebih memilih untuk menutup aurat, sebenarnya perasaan-perasaan ini adalah fitrah kejadian manusia. Nabi kata kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan, tak kiralah mak ayah dia mutusami ke siulin ke acong, baby itu fitrah. Maknanya dalam keadaan Islam, setiap manusia itu senakal mana pun dia tetap nak cari yang terbaik. Bila cakap pasal aurat ni orang cakap pasal perempuan. Habis lelaki ni macam mana? Betul. Lelaki tak tutup aurat. Betul dah. Yang pakai seluar maknanya aurat orang tu daripada pusatnya sampai kat sini. Sekarang kan fashion nampak lutut. Habis lelaki tak ada orang perbahaskan. Maknanya orang lelaki ni yang banyak bahaskan pasal orang perempuan. Orang perempuan ni bagus sebenarnya. Dia tak kisah pun lelaki tu ataupun dia seronok sebenarnya. Nak tanya. Okay. Kita setuju nampak benda tu macam tak adil. Macam berat sebelah. Kita tembak ataupun kita bash perempuan. Sebenarnya tak. Kedua-dua jantina ada aurat. Cuma mungkin Cik Man nampak kita nampak perempuan aja lebih sebab aurat perempuan ini dia luas. Maksudnya dia kena tutup banyak benda berbanding aurat lelaki. Yang kita faham secara asas mazhab kita dekat Malaysia ni perempuan keseluruhan tubuh badan dia kecuali muka dengan tapak tangan. Lelaki pula daripada pusat sampai ke lutut. Kita cakap pasal aurat ni pasal orang muda. Habis orang tua macam mana? Contohnya nenek, mak-mak yang tua kan. Maksudnya diorang ni aurat diorang ada saya dengar dia kata kalau dia tidak menggairahkan dia boleh je buka tudung berhadapan dengan orang lain. Boleh ke macam tu Cik Man?
Dalam satu ayat Quran, apa yang Datuk sebut tadi tu, dalam Quran tu sebut Al-Qawaid. Seorang tua yang dia sudah menopause, putus head, yang tak ada keinginan untuk berkahwin, yang orang tengok dia pun tak menarik, maka ayat ni kata, dia boleh menanggalkan pakaiannya. Siap tu pakaian. Tetapi ulama' beza pendapat, tanggal pakaian tu pakaian yang mana? Kalau dalam perbahasan pakaian wanita Islam, istilah-istilah Arab, ada dinamakan khimar. Bukan himar, tu keldai. Khimar, kha. Yang ni tutup kepala. Ada yang dinamakan jilbab. Datuk pernah dengar perkataan jilbab. Jilbab ini pakaian lebar yang dipakai atas tudung. Ni dah pakai tudung dah ni. Pakai lagi. Tutup yang baju. Kita dah pakai tudung, dah pakai baju. Yang tudung ni kita panggil khimar. Satu lagi pakaian yang lepas pakai tudung, pakai baju tu, pakai lagi tu yang lebar. Ini jilbab. Jadi yang dimaksudkan boleh membuka tu buka mana? Adakah buka tudung tu ataupun buka yang jilbab luar tu? Tapi tudung masih still ada. Pendapat yang paling kuat untuk wanita-wanita tua, tudung kena pakai, baju kena pakai. Yang boleh buka tu yang pakaian luar. Sebab Datuk, sebab apa kita pertahankan juga pendapat ini, dan ini majoriti ulama. Orang tua zaman sekarang. Lain macam. Orang lelaki sekarang pilih perempuan lebih berumur. Sekarang ada social media ni kan viral. Before and after. Throwback dulu-dulu. Gambar dulu tak pakai tudung. Lepas tu gambar sekarang dah tutup aurat. Boleh ke kita nak keluarkan gambar tu dekat dalam social media? Yelah, Cik Man tak tahulah hati budi seseorang lah, itu tujuan apa. Kadang-kadang dia terlepas pandang. Tapi rata-rata yang Cik Man tengoklah di kalangan sesiapa orang yang terkenal ke tak terkenal ke, once bila dia ambil keputusan nak tutup aurat tu, dia mesti nak tutup semua, nak elakkan benda-benda kenangan lama tu lah. Sepatutnya benda tu adalah pada jiwa dia. Kalau tak, nanti kan kita takut kan. Bolehlah simpan untuk diri sendiri, bolehlah. Boleh simpan untuk diri dia lah. Kadang-kadang media sosial ni dia ada yang apa, ulang tayang. Dia punya tahunan punya tu kan. Kadang mungkin dia terlepas pandang. Sebab orang nak ambil keputusan tutup aurat ni bukan mudah, Datuk. Mesti ada benda. Kita tak naklah kata kau ni mesti ikut trend, baca hati orang kan, salah pula kan. So perbaikikan niat. Sekali dia ambil keputusan untuk tutup aurat tu, maknanya dia dah bersikap tegas lah untuk jaga serba-serbi dalam hidup. Maksudnya kalau macam kadang-kadang ada anak-anak yang buat posting macam ni, throwback dulu sekarang. So anak-anak ni kalau sayang mak bapaknya, jangan kita. Betul tu. Jangan kita keluarkan gambar mak kita yang tak tutup aurat, keluarkan sekarang, tak sayang kepada mak. Betul-betul, kadang kena tanya mak dulu. Kadang-kadang kalau tak payah tanya mak lah benda tu, kalau benda tu akan jadi sensitiviti bagi orang yang menengok dan juga boleh menimbulkan fitnah. Susahlah sekarang ni, Cik Man. Satu lagi, Cik Man, kadang-kadang ada orang ni, mak dia tengah uzur. Lepas tu dia ambil gambar, ambil video ke, lepas tu dia post dekat sahabat-sahabat. Dalam social media dia kata, tolong doakan mak saya. Sedangkan dia ambil gambar tu, dia tak tutup aurat mak dia. Itu macam mana ni? Dia kalaulah mak tu tutup aurat pun, tapi rasanya mak tu tak selesa gambar dia dipost dalam keadaan dengan muka dia yang tak bersemangat. Ataupun kalau nak post juga, kita gunakan media sosial, teknologi. Kenapa tak gunakan teknologi yang blur tu? Dan satu lagi, Cik Man, ni pendapat Cik Man lah, kita tetap boleh menggalakkan, mengajak netizen untuk berdoa dengan tulis caption pun okey. Ataupun postkan gambar-gambar lama ketika mak sihat, sekarang ni Allah tarik kesihatan mak, tolonglah, tak ada masalah. Banyak ayat-ayat yang boleh menyentuh hati, yang boleh mengajak netizen dan follower anda untuk mendoakan mak dan ahli keluarga kita. Baik, Cik Man. Nur ni menggambarkan kesalahan kepada seseorang manusia tu. Ada kata ada cahaya nur akan keluar daripada seseorang yang hebat ini, akan keluar cahaya nur yang baik. Jadi maknanya dengan kita menutup aurat ni, adakah memang nur kita akan lebih nampak hebat, kita akan nampak keterampilan kita lebih dihormati, lebih nampak cantik? Macam mana kita nak menjaga nur tu? Maknanya ada bersangkut paut tak dengan aurat tu? Manusia ni, kulit dia warna apa pun, dari sudut orang yang tengok, yang nakkan kebaikan, dia akan melihat seorang manusia yang kulit dia bukan warna putih. Ini Cik Man bukan body shaming ya. Kulit gelap. Bilal bin Rabah pun kulit gelap juga. Sahabat Nabi Bilal yang tukang azan. Tapi kedudukannya di sisi Allah, Datuk. Nabi Muhammad mendengar bunyi tapak kakinya di dalam syurga sebelum dia mati. So An-Nur ni adalah pancaran takwa tu. Sebab memang fitrah kita, sejahat mana pun manusia, dia akan ada turning point juga. Aurat ini sebenarnya adalah satu maruah yang perlu kita jaga dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh sewenang-wenangnya menunjukkan maruah kita kepada khalayak, khasnya media sosial pada hari ini. Maruah kita, aurat kita adalah hak untuk orang-orang yang tertentu saja. Tepuk dada,
tanya selera. Kalau tak pasti, jangan kongsi, jangan kita buat wakaf dosa. Terima kasih bersama dengan Sembang Viral pada malam ini. Teruskan bersama kami esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi penonton yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral untuk mendapatkan sedikit info. Bye.